Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Dahlia dan ini buletin awani khas khususnya berkaitan dengan Sabah memilih. Dan kita mengetahui bagaimana keadaan politik di Sabah ketika ini. Banyak perkara perlu kita fahami. Antara dua perkara yang mungkin boleh saya terjemahkan di antara komitmen parti politik dalam memenangi hati rakyat dan juga masyarakat di Sabah. Dalam masa yang sama, kita turut perlu menyelami kehendak dan juga keperluan rakyat secara khususnya antara permainan politik, strategi dan sebagainya. Dan akhirnya nanti, rakyat pasti yang akan menentukan siapa yang mereka pilih untuk memimpin Sabah. Dan hari ini, saya akan bawakan kepada anda dua bentuk perbincangan dan juga kupasan dalam Sabah memilih hari ini antara kelangsungan politik untuk mentadbir Sabah dengan keperluan rakyat dan juga anak muda yang perlu dipenuhi. Dalam konteks ini, kita melihat kepada laporan dan juga liputan berita. Perkara pertama yang saya nak bawakan kepada anda adalah berkaitan dengan penyertaan Ketua Penerangan Perikatan Nasional, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dalam Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, yang dilihat mampu melonjakkan momentum parti itu menjelangnya Pilihan Raya Negeri PRN Sabah nanti. Dan apa yang disebut oleh Ketua Bersatu Bahagian Putatan, Datuk Seri Arsid Sedi, dengan penyertaan baharu terbabit, ia juga dijangka memberi kekuatan tambahan kepada persiapan jentera yang sedia ada. Kita dengarkan apa yang disebut oleh beliau. Disebabkan mereka-mereka ini memegang jawatan yang penting dalam peringkat pusat, dan saya percaya dan yakin mereka akan turun membantu khususnya Parti Bersatu. Sebab Parti Bersatu ini adalah satu platform yang amat sesuai dengan kemasukan mereka ke Parti Bersatu. Kita alu-alukan dan cukup meyakinkan mereka ini boleh membantu untuk menjayakan program-program di Sabah, khususnya pembangunan dan sebagainya. Beliau berkata demikian ketika ditemui dalam Majlis Perasmian Bilik Jentera dan Markas PAS Dun Tanjung Keramat Putatan pada Ahad. Pada Sabtu, Muhammad Azmin mengumumkan beliau bersama 9 ahli parlimen lain menyertai Bersatu. Dalam konteks ini, kita melihat kepada identiti dan juga personality. Bagaimana dua perkara ini dapat mempengaruhi undian dan juga pengundi, masyarakat dan juga rakyat di Sabah. Pengalaman serta pengaruh besar yang dilihat ada pada Datuk Seri Azmin Ali dijangka akan mengukuhkan lagi Parti Bersatu. Demikian pandangan yang disuarakan beberapa pemimpin Parti Bersatu di Sabah yang yakin penyertaan Azmin akan turut mengukuhkan kehadiran Bersatu di negeri berkenaan. Dengan keputusan yang diambil oleh Yang Berhormat Datuk Seri Azmin Ali untuk menyertai keputusan menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia, ini merupakan satu keputusan yang tepat, dan kita juga di Sabah sedia maklum bahawa Datuk Seri Azmin Ali seorang pemimpin yang mempunyai pengalaman, dan beliau juga mempunyai pengaruh yang tersendiri. Sudah pasti akan lebih menguatkan lagi Parti Pribumi Bersatu Malaysia, khususnya negeri Sabah yang akan menghadapi PRN. Saya selaku Ketua Cawangan, saya amat gembira lah. Saya yakin dan pasti kehadiran Datuk Azmin Ali ini, saya yakin di atas peringkat kepimpinan pusat ini akan menambah lagi kekuatan, kesatuan daripada untuk memperkukuhkan lagi Parti Bersatu ini. Sementara itu, Ketua Bahagian Bersatu Tawau, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berpandangan Azmin juga dijangka mampu menarik sokongan akar umbi PKR di Sabah untuk menyokong Bersatu. Ini kerana Azmin menerima sokongan kuat akar umbi di Sabah ketika beliau bersama PKR. Saya rasa hampir atau lebih separuh daripada keahlian PKR yang ada di Sabah ini adalah orang-orang yang menyokong kepada kepimpinan Datuk Seri Azmin. Dan saya yakin dengan kemasukan mereka ini kepada Bersatu sudah pasti akan memberikan sokongan tambahan, memberikan kekuatan yang lebih
kepada Bersatu di Sabah, khususnya dalam kita menghadapi pilihan raya negeri yang akan datang ini. Bagi pemimpin akar umbi Bersatu di negeri itu, apa yang penting pimpinan parti terus mendengar kemahuan pengundi yang mahukan pemimpin bersih dan bebas rasuah. Dalam sistem politik negara, terutamanya di kawasan negeri, di peringkat persekutuan dan sebagainya, kita melihat kepada bagaimana parti politik itu mengorak langkah, mengatur strategi dan juga memberi bentuk kepimpinan dan juga kemajuan kepada rakyat khususnya. Tetapi dalam masa yang sama, ada perkara-perkara yang mungkin tidak senada dan ia boleh merencatkan beberapa perkara dan juga faktor lain. Apa yang disebut oleh warisan ini, tindakan pemimpin pembangkang yang mengganggu-gugat pentadbiran kerajaan warisan dilihat sebagai penghalang kepada kelancaran usaha untuk membangunkan Sabah. Dan Ketua Yura Warisan, Datuk Muhammad Aziz Jaman mendakwa perkara itu sudah pasti merencatkan pembangunan negeri dan sekaligus memberi kesan kepada rakyat Sabah secara umumnya. Katanya tindakan pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah pada 30 Julai lalu adalah tepat dalam memberikan semula mandat kepada rakyat. Bayangkanlah, kalau ketidaktentuan ini diteruskan, okeylah mungkin Musa angkat sumpah lah sebagai Ketua Menteri. Tapi mungkin 2-3 hari selepas itu ada pula 2-3 YB lagi melompat ke sebelah. Jadi bertukar lagi Ketua Menteri. Selepas itu apabila tukar Ketua Menteri, 2-3 hari selepas itu lompat lagi ke sebelah, bertukar lagi Ketua Menteri. Jadi adakah ketidaktentuan ini baik dan sihat untuk negeri Sabah? Jadi saya memuji apa yang dibuat oleh pertama Yang Amat Berhormat Presiden Parti Warisan, kerana gentleman memberikan kuasa itu semula kepada rakyat. Lebih baik rakyat yang menentukan siapa kerajaan yang mereka mahu. Malah tindakan pemimpin pembangkang membandingkan pencapaian kerajaan warisan yang baru berusia 2 tahun disifatkan tidak berasas dan hanya bertujuan mahu mengelirukan rakyat. Jelasnya tempoh 2 tahun itu tidak boleh dijadikan kayu ukur kemajuan dan pembangunan di negeri tersebut. Dan pastinya pertimbangan politik dalam kepimpinan ataupun dalam setiap parti politik yang ada di Sabah itu menjadi perkara khusus dan juga perkara asas untuk mendapatkan sokongan sebanyak mungkin. Ahli Jawatan Kuasa Pusat PAS, Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali yang dilihat optimis komponen Perikatan Nasional atau PN di Sabah mampu peroleh kejayaan dalam pilihan raya negeri PRN Sabah. Dan dengan kemampuan semua parti komponen katanya, baik Barisan Nasional atau di peringkat nasional ataupun tempatan, kerjasama utuh itu dijangka membuahkan hasil dengan menawan kawasan kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang bakal dipertandingkan nanti. Menurut beliau yang ditemui ketika merasmikan bilik jentera dan markas DUN Tanjung Keramat Putatan hari ini, turut menambah PAS Pusat dan Sabah sentiasa bersedia menjayakan hasrat itu dengan menggerakkan keseluruhan jentera sedia ada. Hari ini saya merasmikan bilik gerakan untuk N24 DUN Tanjung Keramat untuk kita masuk dalam PRN Sabah yang dijadualkan pada 26 September nanti insya-Allah. Dan DUN ini salah satu DUN target bagi Perikatan Nasional. Dan ini adalah DUN yang baru diwujudkan sebagai tambahan kepada DUN sedia ada yang angka sebenarnya ada 73 buah DUN. Jadi kita mengharapkan insya-Allah hasil daripada gerak kerja bermula pada hari ini, kita akan memiliki DUN ini atas nama Perikatan Nasional insya-Allah. Sementara itu mengulas mengenai kesediaan PAS untuk bertanding dalam PRN Sabah, Khairuddin berkata ia telah dibincangkan ke peringkat pusat parti tersebut. Ya. Kita telah buat penilaian dan semua telah diangkat ke peringkat PAS Pusat. Tunggu lagi untuk kami di peringkat pusat berunding dengan 3 parti insya-Allah. Baik, segala liputan yang kami paparkan kepada anda dalam Sabah Memilih ini melihat kepada bagaimana kelancaran liputan itu kami laksanakan bersama dengan wartawan-wartawan kami yang berada di Sabah, termasuk editor Astro Awani Asim Hassan. Dan pastinya hari ini dari Kota Kinabalu, jelajah Asim Hassan pergi ke Kota Belud, pasti ada sesuatu cerita dan juga berita yang nak dibawakan. Jadi kita terus saja bersama dengan Asim. Assalamualaikum Asim. Saya pasti Asim sihat, sejahtera, makan pun cukup di sana, sedap-sedap belaka. Tetapi apa cerita liputan Asim dari Kota Kinabalu ke Kota Belud ini Asim?
Baiklah Ehsan, terima kasih Ehsan, dan untuk pengetahuan semua penonton Astro Awani yang pastinya saya pun sudah seminggu di Kota Kinabalu mengikuti rapat segala perkembangan politik yang berlaku di Sabah ini hingga dari isu mahkamah hingga sidang media mengenai tarikh pilihan raya yang ditentukan oleh SPR pada 26 September ini, yang pastinya segala isu cerita-cerita itu perlu ada garapan dan perlu ada keseimbangan. Selain daripada cerita politik yang kami sentiasa bawakan, kami juga akan, macam saya dan wakil-wakil Astro Awani yang lain yang berada di Sabah ini juga, baik di Kota Kinabalu, baik di Keningau, baik di Lahadatu, baik di Sandakan dan baik di Tawau dan Semporna, pastinya akan terus membawakan juga selain cerita politik, story-story, cerita-cerita mengenai rakyat. Apa kemahuan rakyat di akar umbi itu sendiri, Ehsan? Dan tujuan saya ke Kota Belud dari Kota Kinabalu tadi, saya perjalanan dalam tempoh 2 jam, tidak begitu rushing saya ke Kota Belud. Saya mengambil santai saja perjalanan saya untuk melihat, dan tujuannya adalah untuk membawakan cerita-cerita rakyat di Kota Belud ini. Yang sudah pasti kalau kita tahu di Kota Belud ini baru-baru ini juga pada 28 Jun lalu, Kota Belud antara daerah yang terjejas teruk akibat banjir. Bagaimana nasib rakyat-rakyat di sini? Setiap kali hujan lebat pastinya akan ada rumah-rumah atau kawasan perkampungan yang akan ditenggelami air, dan kalau yang terbaru itu melibatkan 19 kampung, dan ini yang akan kita bawakan. Apa suara-suara mereka, apa harapan mereka dalam kita melihat dalam kita menuju ke PRN ke Negeri Sabah ke-16 ini, pastinya ada harapan baru yang mereka harapkan kepada wakil-wakil rakyat yang akan mewakili kawasan-kawasan mereka, Ihsan. Dan Asim, Sabah ini bukan negeri yang kecil. Banyak daerah dan juga tempat yang mungkin ada tempat-tempat yang Asim sendiri tidak pernah lawati dan juga kunjungi di Kota Belud khususnya. Tapi kalau kita nak buat perbandingan, mungkin ada dalam kalangan kita yang tidak mengetahui bagaimana geografi dan juga keadaan di Kota Belud. Adakah sama seperti di Kota Kinabalu? Bagaimana kehidupan di situ dan apa yang paling popular terutamanya di Kota Belud itu? Ya, Ehsan, pastinya kalau kita lihat di Kota Belud ini, apa yang boleh kita gambarkan adalah dia adalah satu daerah yang mempunyai pekan yang mungkin kemajuan dia memang kita nampak sedikit demi sedikit daripada yang terdahulu, tetapi tidak bolehlah dibandingkan dengan kemajuan yang seperti bandar-bandar lain di Sabah ini, seperti di Sandakan, di Kota Kinabalu, di Tawau, di Penampang. Dan pastinya bagaimanapun taraf hidup masyarakat juga masih lagi petani, pekebun, ada juga nelayan di sebelah Pangkalan Abai, dan ada juga, dan kalau kita lihat juga saya pun baru saja sampai, tidak sempat membawakan rakaman video-video sebab hari pun tengah hujan, so ada hamparan sawah padi juga yang ada di Kota Belud ini yang boleh yang itu merupakan antara sumber kepada pendapatan masyarakat di sini. Yang pastinya jarak perjalanan sejam ke sejam setengah itu juga tidak memaksa penduduk atau masyarakat di Kota Belud ini untuk ulang-alik dari Kota Belud ke Kota Kinabalu sekiranya mereka bekerja sebagai penjawat awam maupun penjawat swasta. Dan apa yang lebih penting juga di Kota Belud ini adalah mengenai eko pelancongan yang ada di sini seperti di Melangkap contohnya. Dan saya pun dan bersama juru kamera Abu Zah pun belum sempat lagi ke situ sebab seperti yang saya katakan tadi, saya baru sampai. Dan tapi yang pastinya jika anda orang-orang Kota Belud yang mempunyai masalah rakyat dan juga mahupun apa-apa cadangan untuk saya utarakan di Astro Awani ini, mungkin boleh hubungi saya di Twitter saya di Hashim Iskandar di Twitter, dan mungkin kita boleh sama-sama membangunkan, menaik tarafkan
masyarakat di Kota Belud itu sendiri. Ini dah secara terbuka untuk masyarakat dan juga penduduk Kota Belud untuk bertemu dengan editor Ashraf Awani, Asim Hassan di Kota Belud, dan dalam masa yang sama kita membantu menyuarakan apa yang dirasakan oleh masyarakat Kota Belud. Asim, secara ringkas saya nak tahu bagaimana mungkin pergerakan ahli politik terutamanya di kawasan-kawasan terlibat ketika dalam tempoh kita nak menjelang PRN Sabah ini. Ya, Ihsan, pastinya kalau kita lihat tadi laporan-laporan Ashraf Awani sebelum saya bersiaran tadi, banyak beberapa pemimpin telah pun mengadakan sidang media dan banyak yang turun ke kawasan masing-masing walaupun tiada senarai calon lagi yang diumumkan oleh mana-mana parti di Sabah ini yang untuk bertanding pada PRN Sabah nanti. Yang pastinya persiapan mereka memang ada di setiap kawasan itu. Mereka bersedia sekiranya dicalonkan. Itu mungkin satu mileage lah kepada mereka sudah bekerja daripada awal. Tapi apa yang melihat kepada cerita politik, mungkin minggu ini dan sepanjang minggu ini pastinya kita akan dikejutkan atau didedahkan dengan senarai-senarai nama calon. Saya juga mendengar dari beberapa sumber yang menyatakan beberapa parti akan mengumumkan calon-calon mereka pada minggu ini atau awal minggu depan, dan because hanya ada berapa hari saja lagi, kurang daripada 20 hari, hampir 20 hari saya lagi sebelum penamaan calon itu pada 12 September nanti. Ya, Ihsan. Baik, terima kasih Asim Hassan. Cerita Asim Hassan tak habis di situ sebab kita nak tahu selepas ini berkaitan dengan Kota Belud secara khususnya, bukan cerita rakyat sahaja tapi dalam masa yang sama cerita politik, apa yang ada di Kota Belud dan mungkin suara-suara rakyat di Kota Belud untuk kita sampaikan menerusi Ashraf Awani. Terima kasih sekali lagi Asim Hassan, editor Ashraf Awani, dan pastinya untuk waktu ini kita nak berhenti rehat seketika. Sesuatu yang menarik berkaitan dengan anak muda saya bawakan selepas ini. Kembali dalam Buletin Awani Khas Sabah Memilih, satu perkara ataupun satu berita ini saya nak kongsikan kepada anda berkaitan dengan perluasan perkhidmatan penghantaran makanan ke daerah Beaufort sejak awal bulan ini dilihat sebagai satu rahmat buat anak-anak muda di kawasan itu, dan sudah pasti senario itu baik dalam menjana peluang pekerjaan baru buat anak-anak muda di kawasan tersebut tanpa perlu keluar daerah untuk mencari rezeki. Kita saksikan paparan ini. Bagi Muhammad Asari Ahmad, perluasan perkhidmatan penghantaran makanan di Beaufort sejak awal Ogos lalu dilihat satu pintu rezeki baru buat dirinya. Dia yang kehilangan pekerjaan akibat pandemik COVID-19 nyata bersyukur dengan peluang itu. Lepas PKP saya tidak kerja. Jadi ada kawan ni beritahu yang Foodpanda bakal datang ke inilah Pekan Beaufort ni. Jadi saya ambil peluang untuk register dan saya dipanggil lah bekerja. Oh iyalah, sebab mungkin memang ada kampung yang susah dimasuki sebab line internet tidak berapa okey. Kadang-kadang talian tu susah mau capai lah. Harap-harap kerajaan memberi perkhidmatan banyaklah jalur internet setiap kampung supaya lebih banyak order yang boleh masuk sebab line okey lah. Dengan pendapatan purata 40 ke 50 ringgit sehari, sudah cukup untuk menggembirakan Muhammad Asari. Tidak perlu keluar daerah, pendapatan dapat dijana dan dikongsi bersama ahli keluarga. Sementara itu, pandangan mengenai jaringan internet itu turut disokong seorang lagi penghantar makanan, Muhammad Syahrian Omar. Katanya selain jaringan internet, masalah jalan berlubang turut menyusahkan para penghantar makanan untuk menghantar pesanan pelanggan. Syuk je lah, gaji dia pun okey. Satu hari RM80, RM70. Masalah yang saya alami satu, line dah kuat. Line telefon. Okey. Jalan tu, kalau jalan yang berlubang-lubang tu, payah mau jalan pergi antar ke rumah-rumah. Saya harap line tu dibaguskan lah supaya lancar order tu masuk. Lagi satu sama jalan tu kasih bagus supaya kami lancar perjalanan.
Sudah pasti dengan adanya perkhidmatan seperti ini, peluang anak muda bekerja itu luas di kampung halaman masing-masing. Baik, situasi ini kita melihat kepada dua keseimbangan yang cukup jelas. Apabila kita bercakap berkaitan dengan jaringan internet dan sebagainya, dalam masa yang sama kita perlu memperkasakan bagaimana bisnes ataupun perniagaan secara maya ini terus dilaksanakan dengan langkah yang lebih baik. Apa peluang yang ada untuk anak-anak muda di Sabah khususnya dalam sektor industri ekonomi dalam meningkatkan sistem pekerjaan dan sebagainya. Kita terus saja bersama dengan Dr. Fidausi Sufian yang merupakan pensyarah Public Policy ataupun Dasar Awam UiTM Sabah. Hello, Assalamualaikum Doktor, bersama lagi kita. Ya, Assalamualaikum Ehsan. Ya Doktor, seketika nanti saya nak bertanyakan berkaitan dengan personality, identity dan juga berkaitan dengan politik di Sabah. Tapi dalam masa yang sama untuk waktu ini saya nak melihat kepada tadi kita menyebut bahawa jaringan internet itu kurang di Sabah dan perkara ini telah pun kita ada diskusinya berkaitan dengan ini. Tetapi untuk kita seimbangkan di antara tuntutan untuk kita melaksanakan bisnes secara maya ini dengan internet yang mungkin kurang, apa pandangan dan juga mungkin cadangan yang boleh doktor berikan untuk kita lihat perkara ini dapat dilaksanakan dengan baik? Jadi pertama sekali kalau kita lihat, memang itu adalah isu yang merisaukan, sebab apabila kita mengatakan untuk menggalakkan gig economy ini ya, tapi pada masa yang sama internet kita memang connected, tapi masalah quality of connection itu selalu satu isu di pendalaman ya. Jadi so di sini kerajaan harus memastikan untuk bukan sebab kita faham telco bukan semua tempat dia ingin, contohnya pendalaman, contohnya pita ataupun pensiangan. So telco tidak mungkin akan pergi ke sana sebab volume yang amat kecil. Namun di sini di mana kerajaan memainkan peranan penting untuk mewujudkan atau mereka yang ambil tanggungjawab tersebut untuk menyediakan infrastruktur internet. Seperti sebelum ni kita ada kampung tanpa wayar, kita ada platform yang tertentu, namun masih lagi tidak cukup. Sebab kita dapat lihat semasa PKP ini, apabila kebanyakan universiti ataupun institusi pengajian tinggi semua menggunakan ODL, ramai yang tidak dapat partisipasi dalam ODL tersebut kerana pencapaian internet. Ini amat satu isu yang cukup besar sekiranya kita ingin melihat pada untuk mengembangkan gig economy ini. Kerajaan harus create satu kalau ekosistem itu kena wujud, kerajaan kena menjadi big push untuk untuk mewujudkan gig economy. Namun kalau kita cerita pasal gig economy ini, kita harus memang satu kalau kita lihat ianya merupakan sektor yang utama. Bukan sektor utama, sektor yang dipanggil ini emerging sector. Selepas COVID ini kita nampak betapa pentingnya. Even sebelum COVID pun kita nampak gig economy pun ada di sana yang menggunakan rantaian internet, menggunakan application. Sebab ini disebabkan dengan wujudnya dengan dapat dipanggil itu digital nomad. So kalau kita lihat gig economy ini tidak akan berkembang sekiranya industri di Sabah tidak berkembang. So di Sabah ini kalau kita lihat, kita mempunyai satu isu yang cukup merisaukan, iaitu industri hiliran. So bila industri hiliran ini tidak berkembang, jadi gig economy tidak akan berkembang. Dia akan kembang pada satu sektor yang amat kecil, iaitu dari sektor yang berkemahiran rendah. Contohnya menghantar makanan. Dia bukan dia bukan include dalam sektor, dia tidak dapat berkembang menjadi a web creator contohnya ya. So kalau kita lihat di Sabah ini, sebab kita akan melalui PRN, jadi mana-mana politik parti politik yang akan menang. Jadi saya syorkan, saya rasa ini adalah satu yang amat penting untuk Sabah untuk maju ke hadapan, iaitu dasar industrialisasi ekonomi Sabah.
Mengapa? Sebab melalui industrialisasi, maka kita dapat mewujudkan industri hiliran dan mengembangkan industri hiliran ini. Satu perkara yang ironik di Sabah, Ehsan, Sabah merupakan 5 penyumbang utama terbesar KD&KK negara, iaitu dekat 5.5%, dan pada satu saat, pada satu ketika itu kita penyumbang dekat 8.2%, iaitu pada 2017. Namun kita dapat juga lihat kadar kemiskinan tinggi, kita juga dapat lihat kadar pengangguran, terutamanya belia dan pada ketika ini adalah 8.1%, amat tinggi, tertinggi di negeri ini. Dan juga kita dapat lihat jurang perbezaan di antara ketidaksetaraan income itu, ya, income distribution, uneven income distribution pun yang tertinggi di Sabah. Mengapa benda ini berlaku? Sebab ekonomi di Sabah ini hanya tertumpu pada beberapa sektor sahaja. Okay. Contohnya tourism, industri tourism, alright. Dan sekarang ini apabila kita lihat COVID, tourism itu memang memang amat terjejas. Yang kedua pula terlalu bertumpu pada sektor apa dipanggil ni export oriented, ya, yang mengekspor barang-barang. Jadi hiliran itu tidak berlaku. Baik. Jadi bila hiliran itu tidak berlaku, maka inilah yang menyebabkan kadar pengangguran yang tinggi di Sabah. Okey. Ya. Doktor, kita tak punya banyak masa dengan doktor, tapi pastinya dalam tempoh menjelang PRN ini kita akan sentiasa bersama dengan Dr. Fidausi Sufian. Terima kasih doktor kerana bersama dengan Eswani untuk waktu ini. Kita faham dan juga kita melihat kepada apa yang anak muda dan juga industrial dan juga industri hiliran dan sebagainya, komitmen dan kesepaduan itu perlu diwujudkan. Kita akan sambung lagi nanti doktor diskusi ini, tapi itu sahaja waktu yang kita ada. Terima kasih kepada Dr. Fidausi Sufian yang merupakan pensyarah kanan dasar polisi dasar polisi awam dan daripada UiTM Sabah. Sekian dulu untuk Sabah memilih dalam buletin Awani Khas ketika ini. Saya Ehsan Dahaya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.